Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tajuk limit of function. Untuk memudahkan faham mengenai limit of function, saya akan berikan contoh. Okay, let's say we have a function x kuasa 2 tolak 1 per x tolak 1. Kemudian kita substitute nilai x sama dengan 1. Kita masukkan nilai 1 ke dalam x. Dia akan jadi 1 kuasa 2 tolak 1 per 1 tolak 1. Kita selesaikan 1 kuasa 2 tolak 1, kita dapat kosong. Yang bawah ni 1 tolak 1 sama dengan kosong. Okey, kosong per kosong adalah jawapan dia. Jadi, kalau kita tekan kalkulator, kosong per kosong ni kita akan dapat math error. Okey, situasi ni kita panggil dia sebagai indeterminate kerana kita tak tahu ataupun tak pasti berapa nilai dia. Kosong bahagi kosong, jawapannya bukan kosong. Jawapannya kita tak pasti. Kita panggil dia sebagai indeterminate. Okay, jadi kita akan gunakan limit ni untuk kita tahu behavior ataupun kita sebut perangai ataupun tingkah laku function tersebut apabila menghampiri input tersebut. Untuk situasi ni, apakah perangai ataupun tingkah laku function x kuasa 2 tolak 1 per x tolak 1 ni apabila dia menghampiri nilai 1. Kita ambil contoh kat sini, nilai x dia yang menghampiri 1 adalah 0.5. Kemudian semakin hampirlah 0.9. Semakin hampir 0.99, 0.9999, 0.9999, 0.999999. Kemudian kita akan masukkan nilai x ni ke dalam function x kuasa 2 tolak 1 per x tolak 1. Kita cuba masukkan 0.5 kuasa 2 tolak 1 per 0.5 tolak 1. Kita akan dapat jawapan dia adalah 1.5000. Kemudian kita cuba masukkan nilai 0.9 pula. 0.9 kuasa 2 tolak 1 per 0.9 tolak 1. Kita akan dapat jawapannya 1.9000. Kemudian kita cuba masukkan nilai 0.99 pula. Kita masukkan 0.99 kuasa 2 tolak 1 per 0.99 tolak 1. Kita akan dapat jawapan dia adalah 1.99000. Kita masukkan nilai seterusnya 0.99. Kita akan dapat jawapan dia 1.99900. Masukkan nilai seterusnya 0.9999. Kita akan dapat 1.99990. Dan nilai yang terakhir adalah kita masukkan nilai 0.99999. Kita akan dapat jawapan dia 1.99999. Jadi, daripada jawapan yang kita dapat ni, kita dapat tengok nilai dia semakin menghampiri nilai 2. Nilai dia semakin menghampiri nilai 2. Tapi bukan 2. Dia just menghampiri nilai 2. Kita tak boleh kata jawapan dia 2, tapi kita akan menggunakan simbol limit untuk menulis jawapan dia lah. Cara kita menulis adalah seperti berikut. Limit x menghampiri 1 untuk x kuasa 2 tolak 1 per x tolak 1 sama dengan 2. So kita daripada contoh ni kita dapat faham lah. Kita gunakan limit ni untuk mencari behavior ataupun tingkah laku ataupun perangai sesuatu function apabila menghampiri sesuatu input lah. Sebenarnya ada 4 cara untuk kita evaluate limit ni. Ada 4 cara untuk kita jawab selesaikan limit. Yang pertama adalah kaedah substitute. Maknanya kita just masukkan terus nilai input tersebut. Sebagai contoh, limit x menghampiri 10 untuk function x per 2.
Okay, so bila kita masukkan nilai 10 ke dalam X, dia akan jadi 10 per 2. Sama dengan 5 lah. Okay, so untuk function yang jenis X per 2 ni, kita boleh substitute terus nilai input 10 ni. Ya, tak ada masalah. Terus dapat jawapan dia sama dengan 5. Okay, seterusnya, untuk function X kuasa 2 tolak 1 per X tolak 1 ni. Okay, ini adalah contoh yang sebelum ni tadilah. Okay, kalau kita masukkan nilai 1 ke dalam X, kita akan dapat 0 per 0. Okay, kita tak boleh. Jadi, kita boleh selesaikan dia menggunakan kaedah factoring. Ya, menggunakan kaedah pemfaktoran. Okay, saya dah ajar apakah pemfaktoran pada kelas sebelum ni. Okay, macam mana kita nak faktorkan? Okay, X kuasa 2 tolak 1. Ya, kita boleh faktorkan dia jadi X tambah 1 dalam kurungan X tolak 1. Per dengan X tolak 1. Okay, so kalau kita tengok atas dengan bawah ni sama ya, X tolak 1. Jadi kita boleh hapuskan, ya, kita boleh cancel. So yang tinggal adalah X tambah 1. So limit X menghampiri 1. Untuk function X tambah 1, ya, kita masukkan nilai 1 ke dalam X. So kita akan dapat 1 tambah 1 sama dengan 2. Okay, sama dengan contoh yang saya tunjuk sebelum ni tadi. Untuk function ni apabila menghampiri nilai 1, kita akan dapat jawapan dia adalah 2. So kita boleh guna kaedah factoring ataupun pemfaktoran untuk selesaikan jenis soalan yang jenis function yang begini. Kita tengok kaedah yang ketiga, conjugate. Okay, conjugate ni biasanya kita akan gunakan apabila terdapat punca kuasa 2. Ya, kita tengok contohnya ni. Limit X menghampiri 4 untuk 2 tolak square root X per 4 tolak X. Okay, jadi kita akan darabkan function tersebut dengan dia punya conjugate. Ya, apa conjugate dia? So, kita just tukar simbol ya. Kat sini simbol dia adalah 2 tolak X. 2 tolak square root X. So, kita tukarkan simbol dia kepada tambah. Okay, 2 tolak square root X per 4 tolak X. Darabkan dengan, okay, kita tukar simbol tolak tadi kepada tambah. 2 tambah square root X per, kita bahagikan dengan yang sama macam atas tadi. 2 tambah square root X. Okay, ini adalah dia punya conjugate lah. Okay, kita just tukar simbol tolak kepada tambah. Okay, kita darabkan. Okay, macam mana kita nak darabkan? Kita kembangkan lah. Okay, mula-mula 2 darab 2. Kita dapat 4. Okay, lepas tu 2 darab 2 darab square root X. Kita dapat tambah 2 square root X. Okay, negatif square root X darab 2. Kita dapat tolak 2 square root X. Negatif square root X darab square root X. Square root X darab square root X. Kita akan dapat square root X kuasa 2. Okey, yang bawah ni kita tak perlu darabkan. Yang bawah ni, denominator ni kita tak perlu darabkan. Kita just tulis dalam kurungan je. 4 tolak X dalam kurungan 2 tambah square root X. Kita tak perlu kembangkan yang bawah ni. Okey, kita selesaikan yang atas ni tadi. Okey, negatif 2 square root X tambah 2 square root X. Dia akan jadi kosong lah. Tolak dengan tambah benda yang sama, dia akan jadi kosong. Okay, seterusnya, kalau kita tengok dekat sini, square root X dekat luar ada kuasa 2. Okay, kita tahu square root X ni adalah punca kuasa 2. Punca kuasa 2 apabila bertemu dengan kuasa 2, dia akan cancel antara satu sama lain. So, kita boleh cancelkan square root X dengan kuasa 2. So, yang tinggal adalah 4 tolak X. Yang tinggal adalah 4 tolak X. Yang ni dah jadi kosong. Yang ni dah jadi kosong. Yang ini kita dah hapuskan square root dengan kuasa 2. So, yang tinggal adalah 4 tolak X. Per 4 tolak X dalam kurungan 2 tambah square root X. So, kalau kita tengok 4 tolak X ni sama ya atas dengan bawah. So, kita boleh cancelkan. So, yang tinggal adalah, okay, kita bila cancelkan, dia bukan jadi kosong ya. Bila kita cancelkan, atas ni jadi 1.
Okay. So, kita dapat 1 per 2 tambah square root X. Okay, kemudian kita masukkan nilai limit X menghampiri 4 tadi. Ke dalam function yang kita dapat ni tadi. So, masukkan nilai 4 ke dalam X. Dia akan jadi 1 per 2 tambah square root 4. Okay, square root 4 adalah 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. So, kita dapat jawapannya 1 per 4. Okay, kaedah yang keempat adalah kaedah table. Okay, kaedah table ni lebih kurang sama dengan contoh yang saya tunjukkan awal tadi. Okay. So, kita dapat formula dia, limit X menghampiri A minus, maknanya menghampiri nilai A daripada kiri, Fx sama dengan L, dan limit X menghampiri A positif, maknanya daripada kanan, Fx sama dengan L, dan limit X menghampiri A, Fx sama dengan L. Maksudnya, kita akan ambil nilai limit daripada kiri dan kanan. Kita akan ambil nilai limit menghampiri ni A tu daripada kiri dan kanan. Okay, kita ambil contoh yang sama. Limit X menghampiri 1. X kuasa 2 tolak 1 per X tolak 1. Okay, jadi kita akan ambil nilai X menghampiri 1 daripada kiri dan kanan. Saya boleh tunjukkan kalau garis nombor. Okay, sini 1. Sini 0. Sini 2. Okay, kita akan mengambil nilai X menghampiri 1 daripada kiri dan nilai X menghampiri 1 daripada kanan. Okay, so kalau daripada kiri, kita boleh tulis kat sini adalah 0.5. Sini hampir lagi 0.9. Okay, hampir lagi 0.99 dan seterusnya lah semakin hampir. Okay, kalau kita ambil daripada kanan pula, okay, kita ambil sini 1.5. Semakin hampir daripada kanan 1.1. Kita hampirkan lagi 1.01 dan semakin hampirlah dan seterusnya. So, kita tengok table ni. Daripada kiri nilai dia 0.5, 0.9, 0.99, 0.99, 0.999, 0.999. Okay, daripada kanan pula, nilai X dia adalah 1.5, 1.1, 1.01, 1.001, 1.001. Okay, kemudian kita akan masukkan setiap nilai ni ke dalam function X kuasa 2 tolak 1 per X tolak 1. Okay, kita masukkan nilai dia. 0.5 kuasa 2 tolak 1 per 0.5 tolak 1. Kita akan dapat jawapannya 1.5000. Dan seterusnya lah, jika kita masukkan nilai 0.9, kita akan dapat 1.9000. Masukkan 0.99, kita akan dapat 1.9900. Masukkan nilai 0.999, kita akan dapat 1.9990. Dan kita masukkan nilai 0.9999, kita akan dapat 1.9999. Okay, kita tengok sebelah kanan pula nilai X daripada sebelah kanan pula 1.5. Sama juga kita masukkan nilai dia. 1.5 kuasa 2 tolak 1 per 1.5 tolak 1. Kita akan dapat jawapannya 2.5. Okay, kita masukkan nilai 1.1 pula. Kita akan dapat jawapannya 2.1. Okay, kita masukkan nilai 1.01. Kita akan dapat 2.01. Seterusnya, 1.001 semakin hampir dengan 1. Kita akan dapat 2.001. Masukkan nilai 1.0001, kita akan dapat 2.0001. So, kalau kita tengok, nilai dia daripada kiri dan kanan, dua-dua menghampiri nilai 2. Yang ini menghampiri nilai 2. Yang ini pun dia semakin menghampiri nilai 2. Jadi, kita dapat gunakan formula atas tadi. Limit X menghampiri 1 daripada kiri. Kita dapat jawapan dia 2. Limit X menghampiri 1 daripada kanan pun kita dapat jawapan yang 2. Jadi, limit X menghampiri 1, X kuasa 2 tolak 1 per X tolak 1 sama dengan 2. Okey, inilah 4 kaedah yang kita dapat gunakan untuk evaluate limit. Saya ulang balik. Kaedah yang pertama adalah kaedah substitute, di mana kita masukkan je nilai X ke dalam function.
Okey. Kaedah yang kedua, factoring. Factoring ni sebagai contoh kalau kita tengok kat situ, nilai 1 tak boleh masuk nilai ke dalam X Kalau kita masukkan nilai 1 ke dalam X, dia akan jadi math error ataupun tak ada nilai lah. Kita tak tahu apa jawapan dia. So kita kena guna kaedah factoring di mana kita faktorkan dia punya pengangka ke atas ni. Okay, lepas tu kita cancel out. Kemudian barulah kita masukkan nilai 1 ke dalam function yang kita dah permudahkan tadi. So kita dapat jawapan dia 2. Okay, kaedah yang ketiga adalah kaedah conjugate. Kaedah conjugate ni kita gunakan apabila ada punca kuasa lah. Kita darabkan dengan simbol yang opposite ya. Sebagai contoh dalam function ni 2 tolak square root x. So opposite dia adalah 2 tambah square root x. Kita darabkan dengan conjugate dia iaitu 2 tambah square root x atas dan bawah kita darabkan dengan 2 tambah square root x. Okay, kita kembangkan dan kita permudahkanlah dan akhirnya kita dapat function dia 1 per 2 tambah square root x. Okay, kemudian kita masukkan nilai x sama dengan 4 ke dalam function. So kita akan dapat jawapan dia 1 per 4. Okay, kaedah yang terakhir adalah kaedah table. Okay, kaedah table ni kita kena ambil nilai limit daripada kiri dan kanan menghampiri nilai input tersebut lah. Sebagai contoh dalam kes ni input dia adalah 1. Okay, so kita ambil nilai x menghampiri 1 daripada kiri dan kanan. Okay, kemudian kita masukkan nilai input ni 0.5, 0.9, 0.99 ni ke dalam function x kuasa 2 tolak 1 per x tolak 1. Kita akan dapat jawapan ni seperti ini. Dan jika kita tengok nilai jawapan yang kita dapat dia semakin menghampiri nilai 2. Okay, kalau kita tengok daripada kanan pula menghampiri 1, 1.5, 1.1, 1.01. Kita masukkan ke dalam function x kuasa 2 tolak 1 per x tolak 1. Kita akan tengok jawapan dia pun sama, semakin menghampiri nilai 2. Jadi kita dapat simpulkan jika daripada kiri nilai dia menghampiri 2, daripada kanan pun nilai dia menghampiri 2, maka limit untuk function x kuasa 2 tolak 1 per x tolak 1 sama dengan 2. Okey, harap awak faham penerangan saya ini. Sekian, terima kasih.